Bab ijabati du'a man barra walidaih. Bab bahawasanya mustajab doa orang yang mana berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Hadis ni hadis yang panjang, tuan-tuan tahulah. Hadis tawassul ni kan. Awal-awal dalam Riyadhus Salihin pun ada berkaitan dengan 3 orang lelaki yang mana dia terperangkap di dalam gua. Salah seorangnya ialah orang yang mana berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. وبه قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غيرهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. Ketika mana 3 orang mereka sedang berjalan, hujan turun, jadi mereka pergi ke satu gua di satu bukit. Kemudian satu batu telah tergelincir daripada bukit tersebut dan telah menutup pintu gua tersebut. Faqala ba'dhum li ba'dhin unzuru a'malan 'amiltumuha lillahi salihatan fad'u Allah biha la'allahu yafrujuha. Jadi pada waktu tersebut mereka kata, kamu tengoklah amal-amal salih yang kamu telah lakukan semata-mata kerana Allah. Ada 2. Yang pertama amal tu salih, yang kedua dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan amal salih tersebut, tawassul yang syar'i sebagaimana tuan-tuan tahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka pintu ini untuk kita. Faqala ahaduhum, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wa li sibyatun sigharun kuntu ar'a 'alaihim. Fa idza ruhtu 'alaihim fa halabtu bada'tu biwalidayya asqihima qabla waladi wa innahu na'a bi asy-syajar fama ataitu hatta amsaytu fawajadtuhuma qad nama fahalabtu kama kuntu ahlub faji'tu bil hilabi faqumtu 'inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min nawmihima wa akrahu an abda'a bis-sibyati qablahuma was-sibyatu yatadaghawna 'inda qadamai falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'a al-fajr fa in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana furjatan nara minha as-sama' fafarajallahu lahum furjatan hatta yarawna minha as-sama'. Yang pertama ni tuan-tuan, lelaki tu kata, wahai Allah, sesungguhnya aku ada 2 orang ibu dan ayah, seorang ibu seorang ayah, shaykhani kabiran, 2 orang ibu ayah yang telah tua. Dan aku juga mempunyai anak-anak yang kecil yang aku besarkan mereka, aku jaga mereka. Dan apabila aku pulang daripada kerja, biasanya aku akan memerah susu dan aku akan bagi susu tersebut kepada kedua ayahku, kedua ibu dan ayahku, sebelum aku bagi kepada anak-anakku. Kemudian, pada satu hari aku lewat pulang dan bila dah lewat sangat, barulah aku sampai ke rumah, aku dapati kedua ibu dan ayahku telah tidur. Maka, aku telah perah susu, sebagaimana yang aku buat sebelum-sebelum ni, dan aku bawa susu yang telah diperah, dan aku telah berdiri di kepala mereka berdua. Dalam keadaan mereka berdua masih lagi tidur. Aku tidak suka untuk mengejutkan mereka daripada tidur mereka. Dan aku juga tidak suka untuk bagi susu tersebut kepada anak-anakku sebelum aku bagi kepada mereka. Pada waktu tersebut, anak-anakku menangis di kakiku. Kata Ustaz kami, Syekh Amir, ketika mana kami baca hadis dalam Riyadhus Salihin, dia kata, lelaki ni pious, but he is a foolish guy. He is pious, dia satu orang yang saleh, wara', tetapi dia satu orang yang foolish, satu orang yang bodoh. Sebab syarak, pada waktu ni, tak ada kegunaan pun untuk kita tunggu. Nampak tak? Mak ayah yang sedang tidur, sedangkan anak kita juga adalah tanggungan kita, kewajipan kita. Mungkin mereka menangis kerana lapar. Sepatutnya kita kena dahulukan hak anak kita, terutamanya apabila ibu dan ayah sedang tidur. Dan kita pun tak nak kejut pun. Tidak berlaku tazahum. Tidak berlaku apa? Tidak berlaku pertentangan hak pada waktu tersebut. Jadi dia kata, he's a pious man, but he's a foolish man. So, dan begitulah keadaan aku dan keadaan mereka sehinggalah naik fajar. Cuba tuan-tuan bayang, berapa jam tu? Berapa jam tu, anak menangis di kaki dan dia duduk berdiri, kan?
pegang susu, tunggu nak bagi minum kepada mak ayah dia. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Ya Allah, jika engkau tahu bahawasanya aku lakukan ya demikian adalah semata-mata untuk dapatkan keredaan engkau." Sebab dia nak birrul walidain, dia nak berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Walaupun dia buat dengan cara yang salah, tetapi niat dia pada waktu tersebut baik. Maka fafruj lana furjatan nara minhas sama. Ya Allah, kamu bukalah batu tersebut sehingga kami dapat lihat langit. Maka Allah Subhanahu wa taala telah buka sebahagian daripada pintu gua tersebut. Wa qala ats-tsani, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa fa talabtu ilayha nafsaha fa abat hatta atiyaha bi 100 dinar fa sa'aitu hatta jama'tu 100 dinar falaqituha biha falamma qa'adtu baina rijlayha qalat ya Abdullah ittaqillah wa la taftahil khatam فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. Lelaki yang kedua, dia kata dia ada sepupu sebelah ayah dia, mana dia sangat suka kepada sepupu tersebut. Orang kata satu perasaan yang mana the highest level of love yang satu orang lelaki boleh ada pada satu orang perempuan. Cuma tak tahulah, sepupu dia tak nak kat dia kot. Dia kata, fatalabtu ilaiha nafsaha. Aku minta supaya perempuan tersebut dia datang kepada aku lah. Maksudnya, jom kita kahwin. Lebih kurang gitulah ayat dia. Fa'abat. Perempuan tu tak nak. Hatta atiha bi'ati dinar. Sehingga aku bawa 100 dinar bersama dengan aku. Kadang-kadang tuan-tuan, 7 dulang puteri Gunung Ledang ni ialah syarat. Dia panggil syurut ta'jiziyah. Dia bukan nak pun. Tetapi dia letak syarat tinggi. Supaya apa? Supaya kawan tu berputus asa. Tapi lelaki ni kan dia sayang, nak macam mana? Sebagai contoh, orang kata Imrul Qais dengan Laila. Orang kata Laila ni memang tak tahulah, memang huduh. Tapi Allah yang buatkan. Hitam legam lah. Tapi Imrul Qais dia sayang gila Laila. Ini apa yang saya dengar lah. Sehingga dia kata, amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Ma hubbud diyari syarafna qalbi. Walakin hubbu man sakana ad-diyara. Dia kata aku lalu di perkampungan ataupun bandar yang mana Laila duduk dalam tu. Aku cium setiap tembok yang ada di dalam bandar tersebut. Bukannya kerana aku cintakan tembok-tembok tersebut, tetapi kerana aku cintakan orang yang berada di dalam bandar tersebut. Nampak tak? Sama juga bila kita sembang, tak habis ni aku kecek banyak ni. Bila kita pergi sekolah tuan-tuan, kan kita kata ni alma mater kita, sekolah kita. Sebab batu yang ada kat sekolah tu ke tuan-tuan? Pagar tu ke? Kelas tu ke? Tak. Sebab guru kita pernah ada kat situ dan kawan-kawan yang pernah ada kat situ. Sebab tu ramai orang, bila cikgu-cikgu dia dah ramai pencen dan seumpamanya, dia tak pergi dah sekolah. Sebab benda tu bukan sebab bangunan. Benda tu ialah sebab orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Sama juga dengan kisah Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Barirah ni asal satu orang hamba, berkahwin dengan satu orang hamba. Kemudian selepas tu dia telah diceraikan. Dia telah dibebaskan. Jadi bila dibebaskan, berlaku tidak sekufu antara suami dan juga isteri. Kemudian suami dia ni memang datang nak kahwin dengan Barirah, nak teruskan hubungan suami isteri dengan Barirah. Barirah tak nak. Sampai kan Nabi SAW datang tanya Barirah. Barirah radhiyallahu ta'ala anha tanya Nabi, ya Rasulullah, ini perintah ke apa ni? Kalau perintah aku teruskan je lah. Nabi kata bukan perintah, datang tanya. Barirah kata aku tak nak. Padahal suami isteri tuan-tuan, pernah jadi suami isteri. Dia kata tak nak. Sampai ke perawi, tak silap saya, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala kata aku tak tahulah. Laki tu dia sangat sayang kat Barirah dan Barirah sangat tak nak kat suami dia. Kira jadi ex lah. Benda hati tuan-tuan, kita tak nak cakap apa. So, begitulah juga dengan lelaki ini. Dia sayang gila-gila. Dia tak cakap lah dalam ni, lelaki tu handsome ke tak handsome ke gemuk ke, dia tak cakap lah. Tetapi wanita tu minta 100 dinar. Baik, 100 dinar ni bukan duit monopoli ni, 100 dinar. Duit emas zaman dulu. Jadi dia letak nak 100 dinar, pada saya itulah syurut ta'jiziyah. Maksudnya dia tak nak, tetapi kau bawa lah 7 dulang, itu ini kan. Macam kita nak debat, banyak dia punya syarat-syarat. Sebenarnya dia tak nak debat, itu je. Tapi laki ni tuan-tuan, cinta dia boleh keringkan 7 lautan. Dia kata apa? Fasa'aitu hatta jama'tu 100 dinar. Aku bekerja gila. Nak mencarut tu. Bagian nak erak,
gila babeng kerja sampai cukup 100 dinar. Falaqituha biha. Maka aku jumpa dia bawa 100 dinar tu. Tuan-tuan, dalam setengah riwayat, perempuan tersebut dia berada dalam kesusahan. Sebenarnya dia tak nak pun. Dia tak nak pun, dia nak duit ketika mana dia berada dalam kesusahan. Dalam setengah riwayat macam tu. Jadi pada waktu tersebut, perempuan tu dia tak ada pilihan. Dia kata, tak apalah, aku terima je lah 100 dinar ni, sebab aku berhajat kepada duit tu, berada dalam kesusahan. So lelaki tu, dia bagi 100 dinar tetapi bukan dengan cara kahwin, tetapi biarkan untuk dia menyetubuhi perempuan tersebut tanpa perhubungan yang sah. Kemudian dia kata, apabila aku duduk di antara dua kakinya, perempuan tersebut berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah SWT, dan jangan sekali-kali kamu buka al-khatam. Al-khatam tu kita terjemah sebagai cincin, iaitu senang cerita, kamu jangan setubuhi aku tanpa perhubungan yang syar'i. Maka aku pun bangun. Dan dalam riwayat yang sebelum ni, dia bagi tahu aku tinggalkan duit tu. Aku tak ambil pun. Maksudnya, aku tak ambil pun. Kemudian dia berkata, wahai Allah, jika engkau ketahui bahawasanya aku telah lakukan demikian, maksudnya aku tinggalkan duit tersebut, aku tidak bersetubuh dengan dia kerana takutkan engkau, dan dalam masa yang sama aku tinggalkan duit tersebut, dan aku tidak minta balik, aku lakukan semata-mata kerana engkau, maka kamu bukalah pintu gua ini untuk kami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah buka separuh lagi pintu gua tersebut. Wa qala al-akhar, dan lelaki yang ketiga, Allahumma inni kuntu ista'jartu ajiran bi faraqi uruzin, falamma qada amalahu qala a'tini haqqi fa'aradtu alayhi haqqah fatarakahu wa raghiba anhu falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ra'iyaha faja'ani faqala ittaqillah wa la tadhlimni wa a'tini haqqi faqultu idhhab ila dhalika al-baqar wa ra'iha faqala ittaqillah wa la tahza' bi faqultu inni la ahza'u bika fakhudh dhalika al-baqara wa ra'iha fa akhadhahu fantalaqa biha fa in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj ma baqiya fa farajallahu anhum. Lelaki yang ketiga dia kata, wahai Allah, sesungguhnya aku telah upah satu orang untuk bekerja dengan aku dengan sejumlah beras. Apabila dia telah menyelesaikan kerjanya, dia kata bagi kepada aku hak aku, iaitu upah aku, maka aku telah bagi kepada dia upahnya. Tetapi pada waktu tersebut, dia telah tinggalkan upah tersebut dan dia macam dia tak nak ambil upah tersebut. Tak tahulah kenapa tiba-tiba dia tak nak dan dia tinggalkan. Ataupun mungkin dalam riwayat yang lain, dia beredar sebelum dia ambil upah dia. Tetapi hak dia ada daripada tuan yang telah hire dia, yang telah upah dia. Maka daripada duit tersebut ataupun daripada upah tersebut, aku telah invest sehinggalah aku dapat beli lembu-lembu dan hatta gembala lembu pun ada. Maksudnya duit itu orang kata berkembang, membiak. Selepas satu ketika lelaki tersebut datang, dia kata ittaqillah. Oh, manusia standard, dia yang tak ambil upah dia, orang dah bagi dia tak ambil, tiba-tiba datang ittaqillah. Jadi kita jangan marahlah tuan-tuan. Orang suruh kita bertakwa pada Allah, kita bertakwa, wala tadhlimni. Tapi kadang-kadang ada orang guna percakapan-percakapan yang mana buat kita naik darah. Aku dah bagi kau upah kat kau, kau tak ambil. Tiba-tiba kau datang nak ittaqillah. Nampak tak? Wala tadhlimni, jangan sekali-kali kamu zalimi aku. Dan bagi kepada aku hak aku. Maka aku berkata, lelaki ketiga tu berkata, pergilah kepada lembu-lembu tersebut dan juga pengembala-pengembalanya. Lelaki tu kata, ittaqillah. Jadi tak tahulah, dia dapat sampuk ittaqillah, semua benda dia ittaqillah. Ittaqillah, wala tahza'bi. Takutlah kamu kepada Allah. Saya ada satu orang anak murid dekat Australia masa tu. Tak tahulah. Dia bergaduh dengan satu orang pakcik tua tu, dia main bergaduh ittaqillah. Jadi pakcik tu kata, bila bergaduh-gaduh tak dengar ittaqillah. Waktu budak tu jawab, ittaqillah anta. Benda-benda ittaqillah ni kadang-kadang dia main-main je, ramai orang. Dia kata ittaqillah wala tahza'bi. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu mempersendakan aku. Lelaki tu kata, aku tak mempersendakan engkau. Ambillah keseluruhan kambing dan juga pengembala lembu dan juga pengembala-pengembalanya. Maka lelaki tersebut ambil semua harta benda dia. Jadi tuan-tuan, dalam masalah fiqh, hak lelaki tersebut apa?
hak lelaki tersebut apa? Ialah upah yang dijanjikan, betul tak? Tetapi masalahnya sekarang, bila lelaki tu tak ambil, dan tuan dia telah ambil, maksudnya tuan yang upah tu, dia telah ambil satu benda yang spesifik sebagai upah, yang dia telah asingkan. Kemudian, tetapi, lelaki tu tak ambil. Jadi, harta tu sebenarnya ialah milik si pekerja tadi. Dan maksudnya harta yang spesifik itu, telah dia apa tuan-tuan? Telah diinvest, telah dilaburkan. Jadi sekarang dia punya keuntungan, dia panggil kharaj tu kan. Keuntungan ni sekarang dia milik siapa? Keuntungan ni milik siapa? Al-kharaj bid-dhaman. Keuntungan tu milik siapa? Jadi sekarang sebab dia dah guna harta spesifik yang telah diasingkan, yang mana merupakan upah orang tu. Jadi sekarang dia punya ghullah, dia punya kharaj, dia punya keuntungan apa semua, adakah dia mengikuti pemilikan harta yang asal, ataupun tetap kawan tu dia, kalaulah kita kata dia punya upah tu RM100, RM100 tu je yang dia kena ambil. Tapi sebenarnya kawan ni dia dah guna RM100 tu, yang mana merupakan upah pekerja tadi, dia dah invest sampai jadi RM2,000 lah kita kata. Jadi RM1,800 lagi tu, yang merupakan keuntungan ni dikembali kepada siapa? Khilaf di kalangan fuqaha. Betul tak? Khilaf di kalangan fuqaha. Ala kullin, jauh daripada khilaf tersebut, ada setengah kata kena bagi dua, ada setengah kata dia hanya perlu bagi yang asal sahaja, sebab yang lain semua orang lain yang buat. Dia gunakan duit tu untuk invest dan seumpama, kalau rugi dia kena ganti. Jadi al-kharaj bid-dhaman. Ada setengah orang kata tak, semua benda tu kembali kepada harta asal dan dia menjadi milik kepada pemilik asal lah. Khilaf di kalangan fuqaha. Ala kullin, apa yang berlaku? Lelaki tersebut ambil keseluruhan harta tersebut. Tak sembang banyak, ambil semuanya. Jadi tuan-tuan, tak tahulah lelaki tu mazhab apa, jadi dia ambil semua. So, dan lelaki yang hire pekerja tu tadi tak cakap apa pun. Dia tak adalah nak bahas, weh, kau nak ambil semua. Sebab dia pun suruh ambil semua, betul tak? Mungkin dia pegang mazhab, orang ni sepatutnya dia ambil yang asal je. Tetapi hari ni tak apalah, sebab aku dah guna duit dia untuk invest apa semua, ambillah semua. Dan lelaki tu kata, ya Allah, jika engkau tahu bahawasanya aku lakukan demikian, maksud aku biarkan keseluruhan lembu-lembu dan gembala-gembala, yang mana asalnya adalah keuntungan daripada, kita katalah satu cupak, satu gantang beras sahaja, yang merupakan upah asal bagi lelaki tersebut kalau dia lakukan kerja tersebut dengan sempurna. Kalau engkau tahu ya Allah bahawa semua benda ni aku buat adalah untuk mencari keredaan engkau, maka fafruj ma baqiya, maka hendaklah kamu ataupun mohonlah agar engkau wahai Allah, kamu buka apa yang masih lagi berbaki daripada pintu gua tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah buka pintu gua tersebut. Jadi tuan-tuan, cerita ni panjang. Imam Bukhari bawa hadis ni mungkin berkali-kali dah kan. Tetapi kali ni Imam Bukhari bawa dengan wording, lafaz yang agak berbeza. Yang paling penting, maudhi'us syahid, tempat pembuktian ialah doa orang yang mana berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan diijab qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini cara yang sangat mudah untuk doa diijab qabul. Tuan-tuan buat baik kepada dua ibu bapa. Ada duit lebih, esok nak exam kan? Ada duit lebih, belanja mak ayah makan nasi goreng. Sebagai contoh, mak ayah suka benda tu. Ataupun kita buatlah, kita picit ke apa ke, kita tolonglah mak ayah, kita tanya ada benda yang boleh tolong ke apa ke, cuci longkang ke apa, kemudian tawassul dengan amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan memperkenankan doa kita. Babu ijabati du'a iman barra walidayh. Bab bahawasanya mustajab doa orang yang mana berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia. Nampak tak? Dan kadang-kadang berbuat baik ini tuan-tuan, dia tak perlu apa? Dia tak perlu duit pun. Kadang-kadang dia hanya perlu tenaga yang simple-simple je. Tolong basuh pinggan, tolong angkat kain. Kadang-kadang dia tak perlu semua benda tu. Teman mak kita di atas sofa je. Terutama kita balik cuti. Bila kita balik cuti, balik kat kampung, pada waktu tersebut saya sendiri pun, saya jarang akan terima kuliah ke apa ke. Bila kita balik, 3-4 hari kadang-kadang kita balik, kita just duduk kat rumah. Mak kita, dia akan rasa istiqnas, dia akan rasa happy bila dia tengok muka kita. Kita duduk atas kursi, petang-petang sembang.
Itu pun birrul walidain, wallahil azim. Itu pun birrul walidain. Pada masa tu tonton doa banyak doa. Nampak tak? Ya Allah lembutkan hati aku nak pergi sambung belajar. Ya Allah lembutkan hati aku nak pergi sambung belajar. Ya Allah luluskan exam aku. Ya Allah pemudahkan lulusan beasiswa aku. Birrul walidain. Nampak tak? Kadang-kadang tak perlu tenaga, tak perlu duit. Tuan-tuan hanya perlu sabar duduk je. Bersembang. Jangan mengumpat sudah. Kan kita sembang. Hujan belum. Ni sekarang musim hujan ke tak? Rambutan tu bila mak nak berbuah? Benda simple. Kita boleh bersembang dengan kawan kita berjam-jam pagi petang siang malam, tapi bila balik rumah jadi bisu. Nampak tak? Kadang-kadang saya sembang senang lah, tapi saya pun kaki bisu juga. Ala kullin kita boleh amalkan.